Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Cikgu Yusra. Dalam video kali ini, kita akan belajar dengan lebih mendalam Matematik Tingkatan 1 KSSM bab 7 iaitu ketaksamaan linear. Tetapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan share supaya lebih ramai lagi kawan awak yang akan mendapat manfaat daripada video ini. Jadi, semua dah ready nak belajar? Without further ado, let's get to the video. Okey, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana hendak membentuk ketaksamaan berdasarkan situasi harian. Tapi sebelum tu kita akan buat sedikit ulang kaji. Okey. Apakah itu tanda ataupun simbol ketaksamaan? Okey. So jadi simbol ketaksamaan ada 4. Yang pertama ialah lebih besar daripada. Yang kedua ialah kurang daripada. Dan yang ketiga ialah lebih besar daripada ataupun sama dengan. Dan yang terakhir sekali ialah lebih kurang daripadanya ataupun sama dengannya. So jadi untuk membentuk ketaksamaan kita akan menggunakan keempat-empat simbol ini. So jadi berdasarkan situasi lah. So jadi kita akan terus ke contoh. So jadi sekarang kita akan tengok contoh yang pertama. Bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi yang berikut. So jadi kita tengok A. Pak Samad ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan. Masa iaitu T hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. Untuk kita membentuk ketaksamaan ni, kita kena tengok dia punya kata kunci, keyword dia. Kita kena tengok keyword. So jadi kalau dalam kes ini, dalam contoh yang pertama, keyword dia ialah kurang daripada 42 hari. So jadi ketaksamaan kita kena pasti dulu boleh ubah. So boleh ubah dekat sini ialah T lah. T. So jadi bila kata kurang daripada, so T kurang, kita buat tanda macam ni. So 42. So macam tu je. So kita tengok contoh yang kedua. Seterusnya kita tengok contoh nombor 2. Dalam suatu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya 32 cm. Tapi sebelum kita jawab soalan nombor 2, kita tengok dulu sedikit tips ya. Sedikit tips kata kunci Kata kunci kita tengok yang pertama, bila mana kita nak guna simbol lebih besar ataupun sama dengan ni. So kita akan guna simbol ini bila mana kita jumpa perkataan sekurang-kurangnya, tidak kurang daripada ataupun minimum. So jadi ketiga-tiga ini bila kita jumpa, maksudnya kena guna simbol lebih besar ataupun sama dengan. Untuk simbol lebih kurang daripada ataupun sama dengan, kata kunci dia apa? Kata kuncinya ialah selebih-lebihnya, tidak lebih daripada, dan juga maksimum. So jadi bila kita jumpa ketiga-tiga kata kunci ini, kata kunci ini maksudnya kita kena guna simbol lebih kecil ataupun lebih kurang daripada ataupun sama dengan. So jadi kita tengok dekat sini. So first kita kena pasti dulu apa dia punya pemboleh ubah. So jadi dia kata panjang iaitu LCM. So jadi maksudnya L ialah punya pemboleh ubah. Ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya. So sekurang-kurangnya kita kena guna simbol lebih besar ataupun sama dengan. So jadi lebih besar ataupun sama dengan 32. Unit tak perlu tulis.
So, kalau kita translatekan dalam bahasa Inggeris lah, okay. Sekurang-kurangnya maksudnya macam at least. Okay, kalau dia nak menang hadiah, at least kena 32 cm. Itu maksud dia. So maksudnya paling pendek 32. So jadi dia kena dapat lebih panjang lah. Lebih panjang. Tapi sekurang-kurangnya 32. Okay, sebab tu lebih besar ataupun sama dengan 32. Okay. So, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, kita tengok contoh yang ketiga pula. Okey. Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kg. So, dia ada satu kek. Okey, ada satu kek yang berjisim 2 kg. Okey. Jisim iaitu X kg. So, X kg ini akan jadi dia punya pemboleh ubah iaitu X. Okey. So, yang diterima oleh setiap jiran. Okay, jika Puan Chong memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata. So, maksudnya ada satu kek. Okay, ada satu kek. Okay, dia punya jisim dia ialah 2 kg. So, jadi kek ini akan dibahagi. Akan dipotong. Dipotong untuk dibahagi kepada jirannya sama rata. Dia akan potong supaya dapat sama rata. So jadi dia punya jawapan ni macam mana? Kita nak guna simbol apa? So dia punya pemboleh ubah dia ialah X. So X. So jadi K ni 2 kg. So 2 per 10. Maksudnya 2. Maksudnya apa ni? 2 bahagi 10. Sebab apa? Sebab ada sebab dia nak bagi dekat jirannya. Okey, tapi persoalannya kita nak guna tanda apa ataupun simbol apa? Kita nak guna simbol ini ke? Dia nak guna simbol ini. Okey. So, maksudnya bila dia bahagi bila dia potong kek itu kepada 10 keping, semua orang akan dapat tidak lebih daripada. Tidak lebih daripada sekeping. Tidak lebih daripada sekeping. So, kita kena guna simbol ini. Iaitu lebih kurang. Lebih kurang ataupun sama dengan 2 per 10. Maksudnya semua orang akan dapat samalah. Akan dapat sama rata. Maksudnya tidak ada yang lebih daripada 2 per 10. Itu maksudnya. Boleh ya? Kita tengok contoh yang keempat. Seterusnya kita tengok contoh yang keempat, iaitu Encik Mohan ialah seorang ahli peniaga. Dia ingin mendermakan 3% daripada keuntungan yang diperoleh kepada pertubuhan amal tempatan setiap bulan. Keuntungan iaitu P. So, P ini akan jadi dia punya pemboleh ubah dalam ringgit Malaysia yang diperoleh Encik Mohan setiap bulan jika dermanya melebihi RM240 sebulan. So, kita tengok ya. Dia kata Encik Mohan ni nak menderma 3% daripada keuntungan. So, bila kata 3%, maksudnya 3 per 100. Bila kata daripada, maksudnya apa? Darab keuntungan. Keuntungan ni maksudnya apa? Ni keuntungan ni. 3 per 10 darab dengan P. Ini set daripada. Bila kata daripada maksudnya kena darab ya, kena darab. So jadi 3 per 100 darab P akan jadi apa? Akan jadi 3 per 100 P. 3 per 100 P. So, jadi kita nak guna simbol apa ni? So, jadi kita balik pada soalan. Kita tengok simbol apa. So, dia kata, jika dermanya melebihi 240. Melebihi. Melebihi maksudnya lebih besar. So, jadi, guna sahaja simbol lebih besar daripada 240
RM5. So unit tak perlu tulis ya, RM tak perlu tulis ya. Kita hanya tulis pemboleh ubah sahaja, iaitu P. Okey. So ini sahaja jawapan dia. Okey. So jadi cikgu harap semua dapat faham. So jadi insya-Allah kita akan berjumpa di video yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.